Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada dalam kelas pengajian Asas Usul Fiqh dalam siri yang kedua. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita semalam telah bincangkan mengenai dengan yang pertamanya usulul fiqh, perkataan usul dan juga fiqh. Kalau kita katakan usulul fiqh adalah murakkab idhafi, murakkab idhafi, mana mudhaf dan juga mudhafun ilaih. Maka usul itu makna apa? Fiqh itu makna apa? Maka di usul ada banyak pendapat makna dia. Makna yang ditarjihkan adalah makna dalil. Jadi makna dalil fiqh. Dalil, bila dalil sama ada hadis ataupun Quran lah. Okey. Kemudian kita ada bincang juga semalam mengenai dengan dalil. Dalil ni ada dalil ijmali dan juga dalil tafsili semalam. Dalil ijmali ni adalah dalil yang tidak berkait dengan sesuatu masalah yang khusus. Contoh kita kata apa? Kita katakan an-nahyu litahrim, larangan itu menunjukkan dia adalah haram. Al-amru, perintah, lil wujub, itu menunjukkan dia adalah perkara yang wajib. Perintah daripada Quran dan juga hadis. Itu kita panggil secara ijmal, secara kasar. Ataupun dalil ijmal ini dalil Quran, dalil hadis. Cuma bila kita bacakan ayat Quran, dia akan jadi dalil tafsili. Ataupun dalil tafsili ini adalah kita panggil natijah. Kan kita panggil dalil ijmali an-nahyu litahrim. Larangan itu untuk adalah pengharaman, satu perkara yang diharamkan. Jadi kita nak mensabitkan sesuatu hukum. Contohnya Quran kata wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Suratul An'am ayat 151, jangan kamu membunuh satu jiwa yang Allah Taala haramkan melainkan illa bil haqq, melainkan dengan cara yang hak. Sama ada penzina ataupun hukuman qisas ataupun murtad, itu dibenarkan untuk bunuh, tapi pemimpinlah, kerajaan yang bunuh, bukan kita yang bunuh. Okey, wala taqtulu, jangan kamu bunuh. Jadi dalil tafsili dia adalah dalil ke atas hukum yang muayyan, yang tertentu dalam satu masalah, iaitu haram membunuh. Okey, haram membunuh itu adalah dalil tafsili, dalil yang secara detail lah, tafsili. Ijmali secara dasar. Okey tuan-tuan, semalam juga kita ada bincangkan kalau usulul fiqh dia adalah satu laqab ataupun satu bidang cabangan ilmu yang khusus. Bila dia satu bidang cabangan ilmu yang khusus, kita lihat semalam kita ada bincangkan mengenai dengan ta'rif daripada Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Dia kata apa? Al-ilmu bil qawaid allati yatawassalu biha ila istinbatil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu dengan kaedah-kaedah yang sampai dengan kaedah tersebut untuk mengistinbatkan hukum-hukum syarak yang praktikal daripada dalil-dalil tafsili. Jadi ilmu dengan kaedah-kaedah. Kaedah-kaedah apa? Kaedah-kaedah usulul fiqh. Apa itu kaedah usulul fiqh? Yang kita beritahu tadi, al-amru yaqtadi al-wujub. Bila sebut tentang perintah, dia maksudnya adalah wajib. Dia atas susunan beberapa komponen kaedah, beberapa formula kaedah tersusun, maka jadilah mengeluarkan natijah mendirikan solat itu hukumnya wajib. Seperti mana yang kita sebutkan semalam, aqimus solah. Dalam ayat ini aqimu adalah fi'lul amar. Dari segi lughah bahasa, fi'lul amar adalah menunjukkan yaqtadi al-wujub. Dia menunjukkan kepada wajib. Jadi maksudnya iqamatus solah
mendirikan solat itu adalah wajib. Jelas dia menyampaikan beberapa kaedah komponen kepada natijah menjadikan dia satu hukum. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah bincang semalam panjang lebar. Kesimpulan semalam, kalau tuan-tuan lihatlah alaqah ataupun hubungan kaitan antara ilmu usulul fiqh dan juga ilmu fiqh, iaitu tuan-tuan dengar dan perhatikan elok-elok, iaitu usulul fiqh. Okey. Dengan perantaraan usulul fiqh akan sampailah dengan perantaraan ataupun kaedah-kaedah usul ini, ulama-ulama usul sampai apa tu? Dapat sampai dengan perantaraan ilmu usulul fiqh kaedah kulliyah untuk mereka istinbatkan hukum. Satu ayat Quran contoh, kemudian kita nak gunakan kaedah usul untuk mengistinbatkan ayat Quran tadi, mengeluarkan ayat Quran tadi menjadikan satu hukum. Dia tak boleh keluarkan hukum suka-suka hati, dia ada dawabit, ada disiplin ilmu, ada kaedah, dia ada kaedah kulliyah dan sebagainya. Okey, sehingga memungkinkan ulama-ulama usul cuma bagi jalan, bagi cara je. Supaya memudahkan jalan untuk fuqaha, ulama-ulama fiqh untuk mengistinbatkan hukum, iaitu mengeluarkan hukum daripada sumber-sumber syariat yang berbeza-beza. Ada sumber daripada hadis, ada sumber daripada Quran. Jadi ulama usul cuma bagi dalil dan juga bagi cara, bagi jalan. Bagi kaedah formula. Kemudian ulama fiqh yang mengeluarkan hukum daripada dalil-dalil yang diberikan oleh ulama usul. Apabila ulama usul buat kajian, mereka membahaskan sampailah mereka keluar satu fakta kaedah formula, iaitu mutlaqul amri yufidu al-wujub. Fi'il amar itu menunjukkan kepada wajib. Jadi mereka akan, ulama-ulama fiqh, setiap yang ada fi'il amar dia akan menyatakan, oh ini hukumnya wajib. Okey. Ulama usul juga buat fi'lun nabi hujjah. Perbuatan nabi adalah satu hujjah. Apa yang nabi buat adalah satu hujjah. Itu ulama fiqh ambil hukum daripada apa yang nabi buat, maka di sana menyatakan hujjahnya seperti ini. Ulama-ulama fiqh mereka mengambil daripada kaedah usul yang mana ulama usul telah buat, dan mereka cuba untuk mentatbikkan, cuba untuk mengaplikasikan kaedah-kaedah tadi ke atas dalil-dalil tafsili. Dalil-dalil tafsili. Contoh dalil Quran tafsili, dalil Quran mengenai dengan wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Jangan kamu bunuh satu jiwa, jangan kamu bunuh satu jiwa melainkan dengan kebenaran. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Jangan kamu bunuh satu jiwa yang Allah Taala haramkan melainkan dengan cara yang hak. Wala taqtulu, jangan kamu bunuh ulama-ulama usul, ulama-ulama fiqh. Mereka mengambil daripada kaedah ulama usul. Apa itu kaedah ulama usul? Yang mengatakan an-nahyu lit-tahrim. Larangan itu adalah untuk pengharaman. Larangan daripada Quran hadis adalah untuk menunjukkan perkara tersebut haram. Jadi diharamkan. Ulama fiqh mengambil dalil kaedah tersebut dan diaplikasikan dalam adillah tafsiliyah, itu Al-Quran, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Maka jelas menunjukkan keluarlah hukum haram membunuh jiwa manusia. Okey. InsyaAllah itu yang semalam kita bincangkan, kesimpulan dia. Jadi hari ini insyaAllah kita lihat pula perbahasan mengenai ilmu usul fiqh, bahagian yang kedua. Okey. Bila sebut tentang mabahis ilmi usul fiqh, perbahasan
cabangan bercabang, pelbagai. Jadi di sini kita cuba untuk susun dengan cara yang rapi, cara yang mudah. Okey, kita nak sebutkan ilmu usulul fiqh adalah ibarah, satu ta'bir, satu ayat nak menunjukkan usulul fiqh itu apa, iaitu nak menerangkan al-manahij, manhaj, cara jalan, cara jalan, allati tubayyinu lil faqih, yang menerangkan kepada faqih, orang yang mahir dalam bidang fiqh ni, untuk memberi satu ruang, satu jalan, satu manhaj yang menerangkan kepada faqih adillah asy-syar'iyyah, dalil-dalil syarak. Boleh faham? Kita tengok, kita tulis sikit. Bila sebut tentang usulul fiqh, apa itu usulul fiqh? Kadang-kadang kita dengar usulul fiqh, apa benda itu usulul fiqh? Dia adalah nak menerangkan apa? Al-manahij, manhaj. Okey. Allati tubayyinu lil faqih. Okey. Apa dia? Al-adillah asy-syar'iyyah. Tuan-tuan nampak bila sebut tentang usulul fiqh, dia nak memberitahu kepada kita satu manhaj, cara pembawakan. Pen tak awak? Ada? Cara pembawakan, cara jalan, yang menerangkan kepada ulama-ulama fiqh, menerangkan apa? Al-adillata asy-syar'iyyata, dalil-dalil syarak. Dalil-dalil syarak ayat Quran. Okey, dalil syarak ayat Quran. Cuma macam mana nak aplikasikan dalam kaedah fiqh, dalam kaedah usul. Jadi itu dinamakan usulul fiqh manahij. Dia ada beri jalan-jalan, kaedah-kaedah. Bila sebut usulul fiqh juga, dia adalah apa? Warna merah tak apa benda? Yukhatib bihadhihi al-ahkam asy-syar'iyyah. Bila sebut usulul fiqh adalah orang okey, orang yang dikhitabkan, ditujukan dengan hukum-hukum syarak. Siapa dia? Kita semua. Itu juga dipanggil sebagai usulul fiqh. Kita semua ditaklifkan, dipertanggungjawabkan. Itu semua termasuk dalam pengajian usulul fiqh. Dan juga man huwa ahlul istinbat. Man huwa ahlu orang yang mana layak untuk mengistinbatkan hukum. Okey? Untuk istinbat al-ahkam. Okey? Istinbat ahkam apa? Min adillah asy-syar'iyyah, yang layak untuk mencedok hukum, mengambil hukum daripada dalil-dalil Quran dan juga hadis. Kemudian wa kaifiyati istinbat, orang yang layak istinbat dan juga kaifiyatul istinbat, cara nak istinbat hukum. Okey, cara nak istinbat hukum. Okey. Ini adalah perbincangan semua mengenai dengan usul fiqh. Sebab itu usul fiqh dia agak rumit sedikit berbanding hukum fiqh. Fiqh, apa itu fiqh? Harus, haram, boleh, makruh. Tapi bila usulul fiqh agak dalam sikit. Mengapakah, apakah kaedah yang menyatakan dia ini adalah haram, dia ini adalah harus. Okey Berdasarkan semua yang kita bincangkan ini, kita simpulkan di sini pengajian dalam ulama-ulama usul telah bentangkan dalam kitab-kitab mereka. Mereka kata secara ijmalnya pengajian usulul fiqh dia ada 4 bahagian. Ada berapa bahagian? Dia ada 4.
Mana bila sebut tentang pengajian usul fiqh, dia akan mencakupi 4 bidang ini yang tuan-tuan, puan-puan perlu mengetahuinya. Apa dia tu? Yang pertama dipanggil as-samarah. Samarah ni makna buah. Okey? Samarah. Yang kedua dipanggil sebagai apa? Al-mustasmir. Mustasmir. Okey. Lagi yang ketiga dipanggil sebagai turuqul istinbat. Okey. Yang keempat dipanggil sebagai apa? Yang keempat dipanggil sebagai al-musmir. Al-musmir. Okey. Empat ni. Dalam pengajian yang kita sebutkan tadi, pengajian usul fiqh dia mengarangkumi 4 yang perlu kita bincangkan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa itu samarah? Samarah ni makna buah. Apa buah hasil? Apa itu hasil? Makna hasil daripada, natijah daripada, maksudnya apa? Iaitu hukum. Hukum daripada ni, hukum. Okey. Hukum hakam. Bila sebut mustasmir, yang minta buah. Maksudnya apa? Al-mujtahid, ismul fa'il. Mujtahid mana apa? Yang layak untuk mengeluarkan hukum. Yang layak untuk berijtihad. Okey. Turuqul istinbat. Apa itu turuqul istinbat? Turuqul, kita panggil apa? Turuqul istismar. Turuqul istismar. Istismar. Apa itu turuqul istismar? Iaitu turuqul istinbat. Jalan cara nak mengeluarkan hukum. Yang kelima adalah musmir. Musmir ni apa? Musmir ni adalah al-adillah. Adillah mana apa? Dalil-dalil, plural kepada dalilun. Dalil-dalil, adillah. Okey. Ini pembincangan mengenai dengan usul fiqh. Yang asas yang tuan-tuan perlu tahu. Kita nak bincang mengenai dengan hukum. Nak bincang mengenai dengan mujtahid. Siapa itu mujtahid? Nak bincang mengenai dengan turuqul istinbat. Bagaimana cara dia mengeluarkan hukum ni haram, hukum ni makruh. Dan juga seterusnya al-adillah, dalil. Dalil apa yang digunakan? Adakah dalil Quran, dalil hadis, qaulus sahabah, istishab dan sebagainya. Okey. Okey, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 4 perkara ni tuan-tuan perlu ingat dan diberi penekanan. Okey. Sekarang kita terus berpindah. Kita lihat perkara yang pertama kita nak bincang tentang al-musmir, al-adillah, dalil. Dalil. Bila sebut tentang dalil, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Apa dia? Bila sebut tentang dalil, ada muttafaq alaih, ada yang mukhtalaf fih. Okey, tuan-tuan, bila sebut tentang dalil, dia ada 2 cabangan dalil ni. Disebut apa? Al-muttafaq alaih. Alaiha, al-muttafaq alaiha. Dalil yang disepakati, dan juga al-mukhtalaf fiha. Okey. Ini dalil tuan-tuan perlu tahu. Dalil muttafaq alaiha, dalil ni semua ulama sepakat. Ijma'. Dalil mukhtalaf fiha, ada ulama guna, ada ulama tak guna. Okey, dalil yang muttafaq alaih ni kita katakan antaranya adalah kitab, hadis, ijma' dan juga qiyas. Ini 4 perkara. Apa dalil muttafaq alaih? Yang pertama adalah, nampak Quran. Jelas tulisan? Yang kedua adalah as-sunnah, iaitu hadis. Yang ketiga adalah ijma'. Sebulat suara di kalangan ulama, ijma'. Semua ulama sepakat, tak ada ulama bangkang. Yang keempat adalah
Qiyas. Empat perkara ni adalah muttafaq alaiha. Semua ulama sepakat. Empat mazhab semua sepakat. Tak ada yang tolak ijma', tak ada yang tolak qiyas. Yang tolak qiyas ni Daud al-Zahiri. Daud al-Zahiri dan juga Ibnu Hazm. Tapi dia tak termasuk lah, walaupun ada ulama kata dia termasuk mazhab yang, kalau ada 5 mazhab, Daud al-Zahiri termasuk sekali. Tapi dia tolak qiyas. Tapi perbincangannya panjang lah. Tapi 4 mazhab semuanya guna pakai ni. Tak ada satu pun tolak empat dalil ni. Itu tuan-tuan jelas. Sekarang dalil mukhtalafihah ni panjang. Setiap mazhab dia ada lain-lain. Setiap mazhab ada lain-lain. Contoh istihsan, mazhab Syafi'i tak guna, mazhab Hanafi guna. Contohnya al-masalih mursalah, sadduz zara'i', qaulus sahabi, perkataan sahabat boleh dijadikan hujah ataupun tidak. Uruf, adat kebiasaan boleh dijadikan hujah ataupun tidak. Istishab, ada ulama guna, ada ulama tak guna. Itu kita belajar lain kali. Selepas mana kita selesai bab yang asas ini, insya-Allah kita akan masuk. Okey. Itu mengenai dengan dalil. Kemudian kita ada sebut tadi mengenai dengan apa? As-samarah. Tuan-tuan ingat as-samarah? As-samarah maknanya adalah hukum hakam. Selesai masalah dalil. Tuan-tuan ingat satu mengenai usulul fiqh, bila sebut tentang dalil dia ada muttafaq alaiha dan juga al-mukhtalaf fiha. Okey. Mukhtalaf fiha banyak, kita tak senaraikanlah banyak Okey. Sekarang kita nak sebut tentang apa dia? Masalah yang kedua. Kita nak sebut tentang dalil. Bukan dalil lah bincang tadi, ahkam. Hukum hakam. Ahkam. Okey, ini dalam perbincangan kedua usul fiqh. Apa itu ahkam? Bila sebut tentang ahkam, dia ada beberapa bahagian. Bila sebut tentang ahkam, dia ada dipanggil sebagai hakim. Hakim adalah ismul fa'il. Dia ada disebut sebagai mahkum fi. Dia ada juga disebut sebagai mahkum alaih. Okey. Ini semua dalam bab apa? Dalam bab ahkam. Perbincangan yang kedua Kemudian dia juga okey jelas dia pembahagian ada 3 ni. Okey. Perbincangan ni panjang lebar, insya-Allah kita akan masuk. Cuma untuk pengenalan pada hari ini, hakim adalah musdirul hukum, yang mengeluarkan hukum. Siapa dia tu? Allah Ta'ala lah. Allah dan juga Rasul. Musdir. Apa dia? Musdirul hukum. Apa ini dipanggil musdir al-hukum. Okey. Mahkum fih. Apa itu mahkum fih? Maknanya fi'lul mukallaf. Perbuatan mukallaf. Perbuatan manusia tu. Perbuatan dia macam mana? Mencuri, sembahyang, mencarut, merompak. Perbuatan manusia mahkum fi. Benda yang dihukumkan pada perbuatan tersebut. Okey, perbuatan dia tu. Fi'lul mukallaf dipanggil mahkum fi. Mahkum alaih adalah, mahkum alaih ni apa? Manusia itu sendiri, iaitu mukallaf. Dipanggil mukallaf. Okey? Manusia mahkum alaih, orang yang dihukumkan ke atasnya manusia. Mahkum fi, orang yang dihukumkan padanya, pada perbuatan dia. Ini pada fi'il dia, pada mukallaf itu sendiri, manusia itu sendiri. Okey? Seterusnya, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dah selesai yang pertama bab dalil, yang kedua hukum hakam, yang ketiga adalah turuqul istismar ataupun turuqul istinbat. Okey? Apa dia turuqul istinbat? Ini dalam bab yang ketiga. Tuan-tuan bukalah kitab Mustasfa Imam Al-Ghazali pun ada sebut. Tuan-tuan tengok.
Turukul istinbat. Dan kitab-kitab usul fiqh lain pun ada bincang benda ni. Okey. Bila sebut turukul istinbat, cara nak istinbat, dia ada kita panggil ala wajhin kulli, ada dengan cara wajah yang kulli. Ada dinamakan kaedah usul ni dinamakan apa? Dinamakan kaedah usuliyah al-lughawiyah. Macam-macam lah, dia ada dalalatul lafzi. Ni semua tuan-tuan akan belajar juga insya-Allah. Cuma bukan hari ni. Dalalatul lafzi. Okey. Lagi apa lagi? Al-muqayyad. Lagi al-am. Lagi apa lagi? Al-mubayyan. Banyaklah tuan-tuan boleh tengok nanti insya-Allah kita akan sebut. Ni semua mengenai dengan turukul istinbat, cara mereka nak mengeluarkan hukum. Dia ada kaedah formula dia yang tuan-tuan perlu tahu nanti. Cuma kita nak beritahu secara kasar, secara dasarnya begitu. Kemudian yang terakhir, yang keempatnya adalah dipanggil sebagai apa tadi kita sebut? Al-mujtahid. Al-mujtahid. Ataupun disebut sebagai apa? Al-mustanbit. Orang yang mustanbit. Okey. Apa itu mustanbit? Isim fa'il daripada istanbata, orang yang mengeluarkan hukum. Boleh orang apa itu orang yang mengeluarkan hukum? Itu mujtahid. Apa syarat-syarat apa itu mujtahid? Iaitu yang mengeluarkan hukum daripada dalil Al-Quran dengan cara, dengan jalan yang tertentu, dengan manhaj yang tertentu. Dan dia mentarjihkan antara dalil-dalil sekiranya berlaku ta'arud, kontradiksi antara dua dalil, dua hadis, dua-dua sahih. Ni kata A, ni kata B. Macam mana kita nak jamakkan, nak kumpulkan ataupun nak mentarjihkan? Ini semua perlukan kepada cara penyelesaian daripada ulama-ulama usul. Okey? Jadi daripada mustanbit inilah akan keluarnya dipanggil sebagai apa? Al-ijtihad dan juga at-taqlid ataupun al-ifta wal istifta. Sama ada dia apa dia kita panggil, akan keluar perbahasan dipanggil sebagai at-taqlid. At-taqlid, orang yang bertaklid. Dia bukan mujtahid, dia bertaklid. Ataupun keluarlah juga di sini ijtihad. Ijtihad daripada mujtahid. Okey. Ini adalah perbahasan asas usul fiqh yang saya bagi tahu kepada tuan-tuan. 4 perkara yang tuan-tuan perlu tahu. Okey? 4 perkara yang tuan-tuan perlu tahu dalam pengajian usulul fiqh. Okey. Sekarang kita lihat perbahasan yang baru. Dah selesai 4 perbahasan tadi secara dasar lah. Nanti kita akan masuk secara terperinci dalam masa yang akan datang. Kemudian tuan-tuan lihat kaedah ilmu usulul fiqh. Dia musta'arah, dipinjamkan ataupun mustamaddah, diambil min ulumin ukhra, daripada ilmu-ilmu yang lain. Dan dia tidaklah dianggap sebagai aib tau. Mana kita cedok ilmu lain jadikan ilmu usulul fiqh. Dia tak dianggap aib. Kerana ulama-ulama usul, walaupun mereka mengumpulkan usul-usul ini daripada ilmu yang berbeza-beza, dia ambil ilmu bidang ni, ilmu bidang ni, dia kumpulkan satu jadi ilmu usulul fiqh. Tidak dianggap aib walaupun kita panggil copy paste, ciplak daripada ilmu lain. Tidak dianggap sebagai satu keaiban. Cumanya pada kesudahannya, walaupun ambil sikit daripada ilmu bidang lain, last sekali akan terciptanya, dia akan berdiri sendiri, dinamakan sebagai ilmu usulul fiqh. Okey. Daripada masadir ataupun masdar, sumber-sumber ilmu usulul fiqh ini, tuan-tuan perlu tahu dia tak dapat dipisahkan. Yang pertamanya adalah qawaid al-lughah al-arabiyyah.
Kaedah lughah Arabiah dan juga asalib, uslub, struktur ayatnya dalam penerangan. Tuan-tuan kena tahu, sebab Al-Quran dalam bahasa Arab, hadis dalam bahasa Arab tak dapat tidak mesti tahu kaedah lughah. Itu yang perkara pertama yang paling penting dalam kita belajar usul. Okey Kemudian kita lihat perkara yang pertama, masdar, sumber ilmu usulul fiqh ni ada 3 masadir. Apa itu masadir ilmu usulul fiqh? Iaitu sumber dia ada 3. Yang pertama apa dia? Al-lughah Arabiyah. Lughah Arabiyah satu perkara yang sangat penting. Tuan-tuan tak faham bahasa Arab, tuan-tuan tak boleh untuk memahami ilmu usul dengan baik. Okey Dan dia adalah sumber ahammil masadir. Apa itu ahammil masadir? Iaitu antara yang sangat important lah. Yang tersangat penting dalam sumber usulul fiqh adalah lughah Arabiyah. Arabic language. Okey. Kerana untuk faham Quran, untuk faham hadis, semua bergantung kepada lughah Arabiyah. Tuan-tuan bacalah bahasa Melayu, terjemahan Quran. Bacalah bahasa English, terjemahan Quran. Tak sama dengan tuan-tuan faham dalam bahasa Arab. Dia berbeza. Amat berbeza. Okey. Kerana turunnya Quran dalam bahasa Arab, Nabi SAW juga adalah berbangsa Arab dan dia bercakap dengan manusia, bertutur dengan sahabat dalam bahasa Arab. Jadi banyak kaedah-kaedah usul diambil daripada bahasa Arab. Jadi kaedah-kaedah usul yang berkaitan dengan huruful ma'ani, dengan ma'anil huruf. Ma'anil huruf, makna-makna huruf. Kalau tuan-tuan baca contoh dalam ayat wudu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum. Nampak wamsahu bi ru'usikum, ba tu apa? Ada yang kata lil ilsaq, ada yang kata zaidah. Okey, mana huruf ba itu sahaja memberi implikasi makna yang sangat besar, sehingga empat mazhab berbeza dalam menterjemahkan ba. Sebab itu kita mengambil wuduk, mazhab ada yang kata basuh separuh, sepenuh kepala, semua kepala. Ada yang kata basuh satu helai rambut ataupun satu bahagian kepala dah cukup. Ada yang kata sebesar tapak tangan 1/4. Semua itu berdasarkan huruf ba sahaja. Itu dipanggil sebagai apa dia? Apa saya sebut tadi? Ma'anil huruf. Dipanggil apa? Dipanggil ma'anil huruf. Huruf. Kemudian ada fi'il amar, ada fi'il nahi, larangan, dan juga ada sirah-sirah yang umum, yang am. Ada sirah yang mujmal, yang mubayyan, mutlak, muqayyad dan sebagainya. Semua itu adalah terkait rapat dengan lughah Arabiyah. Okey? Sebab itu kita dalam page kita Pusat Tahfiz At-Taqwa, YouTube kita Pusat Tahfiz YouTube kita Pusat Ilmu At-Taqwa, di sana pengajian nahwu saraf adalah sebagai satu asas untuk kita mengetahui bahasa Arab, uslub Arab sebelum kita masuk kepada benda yang lebih penting. Okey. Selepas itu, perkara yang kedua yang tuan-tuan perlu tahu dalam sumber ilmu usul fiqh adalah apa? Ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin. Ilmu apa? Usuluddin. Ilmu usuluddin ni adalah sangat penting kerana mengetahui dalil-dalil syarak. Usuluddin, asal dalam agama, dalil-dalil syarak, sama ada Quran ataupun hadis, bergantung kepada ma'rifatil hakim. Bergantung kepada apa? Ma'rifah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak percaya Allah,
macam mana kita nak sebut tentang Quran dan juga hadis? Okey kita tak beriman, contoh seseorang tak beriman kepada Quran dan juga ataupun hadis, bagaimana dia nak sebut tentang usulul fiqh? Boleh? Okey. Kemudian perkara yang ketiga adalah berkait dengan al-ahkam syar'iyyah. Itu al-ahkam al-syar'iyyah. Apa itu al-ahkam al-syar'iyyah? Hukum-hukum syarak. Tuan-tuan, ini semua adalah al-masadir. Masadir, sumber ilmu usulul fiqh mesti berkait rapat dengan lughah Arabiyah, ilmu usuluddin dan juga ahkam syar'iyyah. Okey. Hukum-hukum syarak adalah samarah. Hukum-hukum syarak adalah hasil daripada ilmu usulul fiqh. Sebab apa dia harus? Sebab apa dia haram? Kerana hasilnya daripada ilmu usul. Keluarlah hukum. Usul ini adalah aslun, fiqh itu adalah fara'. Jadi usulul fiqh adalah apa? Usul, asal. Di bawah usul ini dipanggil fiqh. Fiqh ni dipanggil apa? Dipanggil ilmu furu'. Okey. Sebab itu kita selalu dengar ulama kata biar kita berbeza dalam masalah fiqh. Fiqh ni furu'. Sebab dia luas cabangan dia. Asal dia ikut asal, tengoklah asal mazhab. Setiap mazhab itu kadang-kadang kaedahnya berbeza-beza. Okey. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-hukmu 'ala syai'i bin nafi wal isbat far'an an tasawwurihi. Kita nak menghukumkan sesuatu dengan menafikan atau mengisbatkan bergantung kepada furu', gambaran furu'. Gambaran furu' ni yang menentukan sama ada kita nak menghukumkan sesuatu dengan nafi ataupun isbat. Okey. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selepas sempurna kita lihat semua aspek, barulah boleh dikeluarkan hukum. Okey. Jadi an-nazir, orang yang melihat pada ilmu usul, okey, hanya saja dia melihat kepada dalil. Ilmu usul dia lebih melihat kepada dalil. Jadi tak dapat tidak bila ilmu usul lihat kepada dalil, tak dapat tidak. Dalil tu apa dia? Dalil mestilah orang yang alim dengan haqaiq al-ahkam syar'iyyah, orang yang alim, yang mahir tentang hakikat dalil syar'iyyah. Al-adillah syar'iyyah. Tidak kiralah dalil tersebut Quran ataupun hadis, tapi dia mahir. Sehingga dia antara orang dipercayai untuk mengisbatkan sesuatu hukum. Itu kita panggil mujtahid lah. Okey. Contoh yang mudah. Seperti kita kata solat itu wajib. Apa dalilnya? Wa aqimus solah. Aqimus solah. Aqim adalah fi'il amar. Amar itu menunjukkan wajib. Di sini kita telah mentatbiqkan, mengaplikasikan kaedah usul dalam masalah fiqh yang menyatakan setiap amar itu adalah wajib, setiap fi'il amar itu adalah lil wujub. Al-amru lil wujub itu adalah kaedah kulliyah, kaedah usuliyah. Kita aplikasikan dalam fiqh menatijahkan hukum setiap perkara amar itu adalah wajib. Aqimus solah, mendirikan solat itu hukumnya wajib. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai perbahasan ilmu usulul fiqh. Sekarang kita masuk tajuk yang baru, iaitu mengenai dengan apa? Mengenai dengan fawaid. Fawaid dirasah ilmu usulul fiqh. Fawaid. Jam menunjukkan 11.15. InsyaAllah saya rasa tak sempat untuk hari ni lah. Tapi insyaAllah esok kita akan masuk tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan habiskan esok mengenai dengan asas bab yang pertama ni, usulul fiqh. Faedah. Apa faedah kita belajar ilmu usulul fiqh ni? Kalau kita belajar fiqh, kita tahu benda ni boleh buat, benda ni tak boleh buat. Benda ni makruh. Benda ni untuk menambahkan pahala. Benda ni kalau tinggal berdosa. Jadi itu semua adalah pengajian dalam fiqh. Pengajian dalam usulul fiqh. Apa faedah dia yang kita boleh ambil? InsyaAllah kita akan bincangkan esok. Kemudian
Esok juga kita akan bincangkan alaqah, hubungan rapat antara usulul fiqh dan juga fiqh itu sendiri. Fiqh dan juga usul fiqh, kaitan rapat dia. Okey. Dan esok juga insya-Allah kita bukan sekadar fiqh dan juga usul fiqh, kita akan masuk hubungan antara usul fiqh dan juga dengan cabangan ilmu-ilmu yang lain. Insya-Allah taala esok kita akan habiskan 3 topik yang saya sebutkan ini sebelum kita masuk bagaimana sejarah perjalanan usulul fiqh daripada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, sehinggalah zaman tabi'in, sehingga ke zaman kita sekarang ini insya-Allah. Okey, sekadar itu dahulu untuk pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Insya-Allah kita akan bertemu kembali keesokan harinya 10.30 pagi. Tuan-tuan yang terlepas mengikuti pengajian kita pada pagi yang mulia ini, boleh terus layari YouTube kita, Pusat Ilmu At-Taqwa, layari Facebook kami, Pusat Tahfiz At-Taqwa. Di sana ada playlist yang kita sediakan, insya-Allah tuan-tuan boleh lihat di sana, dan jangan lupa tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.